Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Arifah Wadiha binti Rasman. Nombor matrik BAT 2030017731. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk persekitaran pembelajaran yang berkesan. Okey, definisi persekitaran pembelajaran yang berkesan. Daripada Kamus Dewan edisi baru 1989, perkataan persekitaran merujuk kepada keadaan di sekeliling ataupun keadaan yang menjadi seperti latar belakang, iaitu seseorang ataupun sesuatu. Daripada Robert M. Gagne pula dalam buku Mok Sun Seng pada tahun 2008, pembelajaran bermaksud perubahan tingkah laku atau kelebihan seseorang yang dapat dikekalkan dan tidak termasuk perubahan yang disebabkan oleh proses pertumbuhan. Oleh itu, persekitaran pembelajaran yang berkesan dapat dimaksudkan sebagai tempat bagi pelajar untuk melibatkan diri, mengambil bahagian dan juga memberi perhatian dalam pembelajaran dengan sebaiknya. Okey, seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri persekitaran pembelajaran berkesan. Okey, ciri-ciri yang pertama adalah perabot dan peralatan. Dari segi susun atau perabot yang terdapat dalam bilik darjah kebiasaannya adalah seperti meja guru, meja dan kerusi pelajar dan juga almari-almari yang khas disediakan untuk para pelajar lah di dalam bilik darjah. Kebiasaannya ketiga-tiga perabot ni adalah perabot utama yang terdapat di dalam bilik darjah. Okey, jadi perabot-perabot ini perlulah disusun dengan baik supaya ruang pembelajaran di dalam bilik darjah tersebut menjadi lebih selesa dan tidak terganggu. Okey, seterusnya penggunaan peralatan yang sesuai. Okey, penggunaan peralatan yang sesuai seperti guru lah. Guru perlulah menggunakan peralatan yang sesuai mengikut keadaan semasa ataupun zaman semasa. Okey, sebagai contoh, zaman sekarang penggunaan whiteboard, papan putih, yang mana perlunya kepada penggunaan marker pen yang berbagai warna lah kan. Okey, jadinya mengikut zaman lah. Kalau zaman sekarang kita dah tak ada dah lagi papan hitam tu, kita dah tak ada dah kan. Yang mana papan hitam dulu perlu kepada penggunaan kapur. Tapi zaman sekarang kita dah tak guna dah lagi papan hitam. Jadi kita guna papan putih, yang mana peralatan yang sesuai bagi papan putih adalah marker pen. Okey, ciri-ciri yang kedua pula adalah ruang pembelajaran. Okey, ruang pembelajaran iaitu mengutamakan ruang kedudukan yang selesa bagi pelajar. Okey, guru perlulah melakukan perancangan bagi kedudukan meja pelajar di dalam ruang bilik darjah, yang mana perancangan tersebut adalah bertujuan untuk memberikan keselesaan kepada para pelajar apabila menghadapi proses pembelajaran. Okey, seterusnya adalah pencahayaan, iaitu mengaplikasikan kadar pencahayaan yang sesuai mengikut keadaan. Okey, ianya berkaitan dengan warna cat. Okey, warna cat sangatlah berkait rapat dengan pencahayaan ni, kerana penggunaan warna cat yang sesuai akan menghasilkan pencahayaan yang baik dan bagus. Sebagai contoh, penggunaan warna cat yang terang seperti warna putih akan menghasilkan pencahayaan yang terang dan tidak menghasilkan persekitaran bilik darjah yang kusam, yang gelap. Jadi dengan penggunaan warna cat yang terang itu mampu mengelakkan pelajar daripada lesu. Sebab pencahayaan yang kurang baik akan menjadikan pelajar lebih tidak bersemangat untuk belajar. Jadi penggunaan warna cat seperti warna putih adalah lebih sesuai untuk digunakan di dalam bilik darjah, ataupun warna-warna lain yang dalam kategori warna yang cerah. Okey, ciri-ciri yang keempat adalah teknologi, iaitu penggunaan pelbagai jenis teknologi dalam aktiviti pembelajaran. Iaitu guru perlu menggunakan teknologi dalam aktiviti pembelajaran selain daripada aktiviti
aktiviti pembelajaran secara fizikal. Okey, sebagai contoh, teknologi yang boleh guru gunakan adalah PowerPoint. PowerPoint ni guru menyediakan isi-isi pembelajaran di dalam PowerPoint dan diajarkan ataupun dipancarkan di hadapan murid-murid, ataupun guru juga boleh menggunakan pelbagai jenis video ataupun grafik untuk menyampaikan, untuk melakukan aktiviti pembelajaran tersebut. Seterusnya, ciri-ciri yang kelima adalah kualiti udara dalaman, iaitu kualiti udara yang baik menjamin keselesaan yang sempurna. Okey, setiap bilik darjah perlulah mempunyai kualiti udara yang baik. Sebagai contoh, penggunaan udara seperti kipas yang mencukupi supaya udara tersebut dapat menampung dan mencukupi bagi semua pelajar dan juga guru yang ada di dalam kelas. Dan apabila udara tersebut berkualiti, jadi pelajar dan guru tidak mengalami masalah untuk menghadapi proses pembelajaran. Okey, seterusnya adalah ciri yang keenam, iaitu aspek keselamatan. Okey, iaitu persekitaran pembelajaran perlulah selamat daripada segala jenis gangguan. Okey, di sini bermaksud persekitaran ruang bilik darjah tersebut yang digunakan untuk aktiviti pembelajaran perlulah selamat daripada pelbagai jenis barang yang membahayakan, ataupun juga selamat daripada segala jenis gangguan seperti gangguan bunyi ataupun gangguan lain lah yang mampu menghilangkan fokus pelajar untuk belajar ataupun mengganggu fokus proses pembelajaran, mengganggu fokus pelajar dalam proses pembelajaran. Okey, seterusnya kita pergi kepada kepentingan persekitaran pembelajaran berkesan. Kepentingan yang pertama adalah menghasilkan kesan yang baik terhadap proses pembelajaran bagi pelajar. Okey, persekitaran pembelajaran yang berkesan ataupun yang baik seperti mempunyai ciri-ciri yang telah disebutkan sebentar tadi. Ianya akan memberi kesan yang baik kepada pelajar, seperti kesannya adalah seperti pelajar lebih mudah memahami apa yang dipelajari, ataupun pelajar lebih minat untuk lebih minat dan juga lebih fokus dalam aktiviti pembelajaran. Okey, seterusnya adalah menggalakkan interaksi antara pelajar dan guru. Okey, menggalakkan interaksi ianya bermaksud apabila pelajar tersebut yakin bahawa ruang pembelajaran ataupun persekitaran pembelajaran tersebut selamat, dalam keadaan yang selamat, jadi tidak berasa malu untuk mengutarakan soalan ataupun berinteraksi dengan guru tentang apa yang dipelajari, kerana mereka yakin bahawa persekitaran tersebut selamat daripada gangguan rakan-rakan. Sebagai contoh, gangguan rakan-rakan adalah rakan-rakan yang mengejek ataupun pelajar berasa malu. Okey, kepentingan yang seterusnya adalah menggalakkan interaksi antara pelajar dan guru. Okey, dalam ruang pembelajaran ataupun ruang bilik darjah yang selesa ataupun yang mempunyai ciri-ciri yang telah disebutkan sebentar tadi, ianya akan menghasilkan minat bagi pelajar untuk bertanyakan soalan ataupun mendapatkan jawapan bagi aktiviti pembelajaran dia dengan lebih mendalam, dan dia merasakan keadaan ruang bilik darjah ataupun ruang pembelajaran tersebut selamat, jadi dia tidak akan merasa malu untuk melontarkan soalan kepada guru-gurunya. Okey, kepentingan yang ketiga, meningkatkan motivasi pelajar untuk kekal fokus dalam pembelajaran. Okey, sebagai contoh lah kan, seperti ciri-ciri yang ada tadi adalah teknologi. Okey, apabila guru menggunakan teknologi dalam aktiviti pembelajaran, sebagai contoh video ataupun PowerPoint dalam aktiviti pembelajaran, jadi pelajar-pelajar ni akan lebih fokus kerana untuk
kerana mereka memotivasikan diri mereka untuk mencapai ataupun mendapatkan isi di dalam penggunaan teknologi tersebut. Sebagai contoh, guru memberi tugasan, guru memberi arahan kepada pelajar bahawa pelajar perlulah mengeluarkan beberapa perkataan yang digunakan di dalam video yang ditunjukkan. Jadi pelajar akan kekal fokus untuk mendapatkan isi tersebut. Untuk mereka menggunakan mereka akan kekal fokus untuk mendapatkan apa yang diarahkan oleh guru tersebut. Okay, itu sahaja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aini Zofia binti Zulkifli. Nombor menteri 4203001481. Okey, insyaAllah saya akan membentangkan kepada masalah pembelajaran. Okey, menurut Encik Abdul Rahman bin Talib pada tahun 2007, masalah pembelajaran itu dapat ditarifkan sebagai murid yang mempunyai masalah kognitif ataupun kerencatan akal tapi dianggap masih boleh diajar dan juga masih mampu untuk mendapat pendidikan yang formal. Manakala menurut Individual with Disabilities Education Act, which is IDEA pada tahun 1997, masalah pembelajaran ini didefinisikan sebagai masalah dalam satu ataupun lebih daripada proses asas psikologi yang melibatkan pemahaman ataupun penggunaan bahasa sama ada pertuturan ataupun penulisan, di mana masalah yang dihadapi tersebut mengakibatkan kebolehan mendengar, berfikir, membaca terjejas. Okey, manakala menurut The Joint Committee on Learning Disabilities, which is NJCLD pada tahun 1990 pula, okey, masalah pembelajaran membawa kepada maksud satu kumpulan yang pelbagai dan mengakibatkan kesukaran nyata untuk mendengar, bertutur, membaca, menulis, membuat keputusan dan juga menyelesaikan masalah. Kita bergerak pula kepada faktor masalah pembelajaran. Okey, faktor masalah pembelajaran yang pertama adalah kecederaan otak. Tabiat dan faktor kehidupan seorang ibu akan mempengaruhi pembesaran serta perkembangan kanak-kanak itu sama ada sebelum kelahiran, semasa kelahiran dan juga selepas kelahiran. Okey, contohnya jika ibu tersebut mengamalkan gejala yang tidak sihat seperti merokok ataupun mengambil dadah, maka hal tersebut akan mendatangkan kesan negatif terhadap anak, iaitu anak tersebut akan kekurangan oksigen ataupun mengalami gangguan kepada saraf otaknya. Tapi ada juga faktor yang lain yang menyebabkan kecederaan otak, iaitu individu tersebut telah mengalami kemalangan di mana kepalanya terhentak dengan hentakan yang kuat sehingga menyebabkan otaknya tercedera. Okey, faktor masalah pembelajaran yang kedua adalah keturunan. Keturunan ni ialah diwarisi secara genetik ibu bapa. Okey, ada juga kajian yang mengatakan bahawa jika seorang ibu itu mempunyai otak yang cerdas, maka kebarangkalian untuk anak tersebut mendapat otak yang cerdas juga adalah tinggi. Okey, dan yang ketiga adalah ketidakseimbangan biokimia. Ketidakseimbangan biokimia ni, biokimia dia ada berkait dengan emosi. Contohnya seperti tekanan, kemurungan, stres, mood yang tidak menentu. Jika biokimia ini tidak seimbang, maka hal tersebut akan mempengaruhi masalah hyperactivity, di mana ia akan menyebabkan individu tersebut susah untuk memberi tumpuan terhadap satu pelajaran. Seterusnya, faktor masalah pembelajaran terakhir adalah faktor persekitaran. Contohnya kita lihat daripada segi taraf kehidupan. Jika seseorang murid itu lahir dalam keadaan keluarga yang kurang senang, maka dia akan hidup dalam keadaan rumah yang tidak selesa. Hal yang demikian akan menyebabkan individu tersebut tidak bersemangat untuk belajar. Malah ada juga faktor dengan hubungan sosial dengan ibu bapa. Okey, hubungan sosial dengan ibu bapa adalah hubungan yang sangat penting dalam pembesaran seorang kanak-kanak. Hal yang berikut adalah kerana jika ibu bapa tersebut tidak mempunyai hubungan yang mesra, individu tersebut tidak akan berasa dihargai dan mengambil keputusan untuk
lebih mendiamkan diri serta menyimpan perasaannya seorang diri, maka hal tersebut akan menyumbang kepada masalah pembelajaran yang ketara. Seterusnya kita bergerak pula kepada ciri-ciri pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran. Yang pertama kita lihat daripada ciri kognitif. Pelajar bermasalah ni, kebanyakan mereka akan mengalami gangguan pengamatan yang lemah, tidak kira daripada segi tumpuan, daripada segi perhatian ataupun daripada segi mengolah. Jadi pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran ini, dia akan sukar untuk mengaitkan pengetahuan yang dia sedia ada dan juga pengetahuan yang baru yang dia akan terima. Maka perkara tersebut akan menyebabkan dia susah untuk menyesuaikan diri dalam suasana pembelajaran yang baru. Dan yang kedua adalah ciri-ciri akademik. Ciri akademik contohnya daripada masalah membaca, masalah menulis, masalah mengira, masalah menganalisasi. Dan juga yang paling penting adalah matematik. Dan kita cukup terkenal dengan masalah disleksia, iaitu masalah membaca. Contohnya baca terbalik, ataupun contohnya daripada segi masalah menulis, dia tidak mampu untuk memegang pensel dengan betul. Itu pun dikira sebagai masalah pembelajaran. Dan yang ketiga adalah ciri-ciri sosial dan emosi. Ciri sosial dan emosi, individu yang mengalami masalah pembelajaran akan mengalami kemahiran sosial yang lemah. Maka hal yang tersebut menyebabkan mereka kekurangan kawan ataupun ada yang lebih malah tiada kawan. Jadi perkara yang tersebut, jika mereka melihat rakan-rakan mereka mencapai kejayaan tapi tidak untuk mereka, hal tersebut menyebabkan mereka kurang bermotivasi untuk belajar. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri tingkah laku. Ciri tingkah laku ni terkena dengan kebanyakan orang pelajar bermasalah ni, dia akan cepat untuk hilang tumpuan, dia akan ataupun dia terlalu hyperaktif, terlalu bersemangat, ataupun masalah kurang tumpuan hyperaktiviti seperti ADHD. Hal yang tersebut dia mampu memberi kesan negatif kepada penilaian diri seseorang individu tersebut. Kerana apa? Kerana hal tersebut telah menyebabkan guru dan juga pelajar dalam kelas itu terganggu dengan kehadiran individu tersebut. Seterusnya adalah kaedah pengajaran bagi pelajar bermasalah. Yang pertama adalah pengajaran secara langsung. Pengajaran langsung ini, seorang guru hendaklah menggunakan contoh ataupun model sebagai ilustrasi kepada pembelajaran tersebut. Seorang guru tidak seharusnya menggunakan teori semata-mata, malah perlu melakukan aktiviti visual ataupun praktikal terhadap sesuatu pelajaran tersebut agar murid tersebut mudah untuk memahami. Yang kedua adalah strategi pelajaran. Contohnya kita boleh buat daripada segi buat nota, kita boleh gunakan pengetahuan yang murid tersedia ada untuk kukuhkan pemahaman dia. Lepas tu strategi mendengar, lepas tu aktiviti yang melibatkan pendekatan antara seorang guru dan pelajar. Maksudnya seorang guru dan pelajar tu sentiasa berinteraksi, dan seorang guru hendaklah memantau sejauh mana pendekatan dia berkesan, sejauh bagaimana pendekatan yang berkesan, supaya pelajar tersebut akan lebih rasa dihargai dan diberikan tumpuan yang lebih. Yang terakhir adalah pilihan penempatan pendidikan. Seorang pelajar bermasalah digalakkan untuk diletakkan bilik belajar yang berasingan, kerana hal yang demikian dapat menumpukan mereka dengan lebih perhatian, perhatian dengan lebih terhadap mereka, supaya mereka tidak mudah untuk hilang tumpuan. Dan kita hendaklah digalakkan untuk meletakkan guru pendidikan khas sebagai penasihat, kerana mereka lebih berpengalaman dalam menguruskan pelajar-pelajar yang bermasalah seperti pelajar yang berkeperluan khas. Secara kesimpulannya, seorang guru itu hendaklah mempersiapkan diri mereka dengan pelbagai ilmu dan juga kemahiran dalam menyampaikan pembelajaran yang berkesan kepada pelajar. Pendidik yang berketerampilan tinggi akan menghasilkan
seorang pelajar yang cemerlang tidak kira daripada segi akademik ataupun prestasiah diri mereka sendiri. Okey, setiap individu itu berbeza-beza, maka seorang guru itu hendaklah bijak untuk mengenal pasti ataupun mencari kaedah pembelajaran yang tepat dan sesuai bagi murid tersebut agar perasaan keinginan untuk belajar itu tidak pudar dan sentiasa bermotivasi untuk meneruskan pembelajaran. Okey, akhir kata daripada saya, sekian, terima kasih.